Ayah memang sangat glamour. Kalau sebut nama ayah, memang orang tahu, pernah dengar. Tapi kita nak bincang tentang si anak. Sebab anaknya jauh lebih hebat dari ayah. Jauh lebih hebat dari ayah. Nama anak Ikrimah. Apa nama ayah dia? Tak semua orang kenal Ikrimah ni. Cuba saya sebut nama ayah. Ayah dia Abu Jahal. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. InsyaAllah untuk sedikit tazkirah pada pagi ini, kita bincangkan berkenaan dengan seorang individu yang sangat hebat sejarah hidup dia. Dia tak berapa glamour, tapi ayah dia sangat-sangat glamour. Walaupun ayah sangat glamour, yang kita nak bincang adalah tentang anak dia pagi ni. Ayah memang sangat glamour. Kalau sebut nama ayah, memang orang tahu, pernah dengar. Tapi kita nak bincang tentang si anak. Sebab anaknya jauh lebih hebat dari ayah. Jauh lebih hebat dari ayah. Nama anak Ikrimah. Apa nama ayah dia? Tak semua orang kenal Ikrimah ni. Cuba saya sebut nama ayah. Ayah dia Abu Jahal. Kenal Abu Jahal? Macam mana ni kenal Abu Jahal? Anaknya ahli syurga. Sebab tu saya kata anak lebih hebat pada ayah, sebab dia ahli syurga. Ayah dia glamour tapi ahli neraka. Ikrimah bin Abi Jahlin. Ikrimah ni seorang anak muda, dan kita tahu Abu Jahal ni siapa. Rekod Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Sepanjang 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah, musuh utama baginda Abu Jahal. Abu Jahal 13 tahun. Dan orang kanan yang paling kuat support Abu Jahal siapa? Ikrimah ni. Sepanjang 13 tahun ni. Abu Jahal pembesar Mekah, Abu Jahal orang kaya. Jadi Ikrimah ni sejak muda, dan memang kebanggaan orang zaman tu adalah hebat, harta, kaya, dan anak lelaki ditrain begitu hebat dalam bidang ketenteraan. Dan Ikrimah salah seorang, dia well trained. Ayah banyak duit. Ikrimah sejak zaman remaja dia memang dilatih dengan pedang, dengan kuda, dengan panah, dan dia seorang pahlawan yang sangat hebat. Masa Nabi 13 tahun di Mekah ini, Abu Jahal, ayah dia tua dah. Ikrimah ni anak muda.
fi awakiri al-'aqd ats-tsalits min umrihi. Maknanya ketika Nabi SAW mula berdakwah di Mekah, Ikrimah ni umur 30-an. Dia lah orang paling kuat dan support Abu Jahal. Abu Jahal bergerak ke mana-mana, hero-nya Ikrimah lah. Mana jahat Abu Jahal memang jahat. Tapi ada pahlawan yang jadi bayang dia, macam bayang dengan Abu Jahal. Ikrimah ni lah. Dan sepanjang 13 tahun ini, Ikrimah juga membenci dan memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam bahasa Arab dia sebut hamiyatan. Ikut-ikut ayah. Jelah dia ikut-ikut ayah. Dah bila muncul Nabi Muhammad, dah ayah benci Muhammad, ayah yang duduk support dia segala-galanya, mesti dia ikutlah. Hamiyatan, kebencian yang ikut-ikut. Ikut-ikut. Jadi dia ikut ayah dia, ikut 13 tahun tuan-tuan memusuhi Islam. Pendek ceritanya, apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Bila Rasulullah hijrah ke Madinah, 2 tahun Nabi duduk di Madinah, berlaku peperangan yang pertama dalam Islam. Maknanya 2 tahun Nabi hijrah ke Madinah, baru 2 tahun menegakkan negara, takbir negara Madinah, Allah uji dengan peperangan yang besar. 2 tahun baru. Bukan pilihan raya kecil. Perang. Itulah perang. Ustaz janganlah tanya, kuliah dah lah. Okey. Perang Badar. First war. 2 tahun diuji dengan perang. Dan kita semua tahu kisah perang Badar. Saya tak ulang dah lah perang Badar ni. Tapi asalnya ialah grup bisnes dari Mekah yang diketuai oleh Abu Sufyan, bawa berniaga di negeri Syam. Nabi dapat maklumat, on the way grup ni balik, Nabi nak pergi sekat di Badar, nak rampas. Orientalis kata Nabi Muhammad ni samsing, ganggu bisnes orang. Tetapi sebenarnya tidak. Ia adalah tindak balas 2 tahun yang lalu apabila orang-orang muhajirin nak hijrah ke Madinah, musyrikin Quraisy telah freeze, telah block. Tak benar orang-orang muhajirin ni buat keluar harta mereka. Jadi musyrikin rampas harta mereka di Mekah. 2 tahun ini masa Nabi suruh blok grup bisnes Abu Sufyan adalah tindak balas ekonomi. Tak apalah tu. Dan Abu Sufyan telah tukar laluan pantai, selamat sampai ke Mekah. Abu Jahal yang mengetuai tentera musyrikin dah sampai ke Badar. Abu Sufyan hantar surat, lepas dah ni, tak kena sekat dah, Nabi Muhammad selamat dah balik Mekah. Abu Jahal kata, tak kira, kita akan pergi juga ke Badar, kita sembelih unta, kita minum arak, kita menyanyi, berjoget 3 hari, kita pergi juga. Abu Jahal. Yang akhirnya berakhir dengan perang Badar. Okey. Ringkas tentang perang Badar. Dalam perang Badar, Abu Jahal terbunuh. Abu Jahal kena bunuh. Mati. Dan memang dalam perang Badar ini ramai pembesar-pembesar musyrikin Mekah terbunuh dalam perang Badar. Utbah, Rabi'ah, Syaibah, Abu Jahal. Ini orang-orang yang terbunuh dalam perang Badar. Abu Lahab, dia memang tak pergi perang Badar. Dia stay di Mekah. Abu Lahab. Abu Lahab ni dia orang kaya. Ada ramai orang berhutang dengan dia. Dia panggil seorang, dia kata, you pergi perang Badar atas nama saya. Hutang settle. Full settlement. Awak pergi perang Badar atas nama saya. Kalau awak selamat lah. Kalau awak mati pun mati lah. Tapi hutang settle. Abu Lahab. Cumanya Abu Lahab, selepas perang Badar, Abu Jahal mati semua,
ada berlaku peristiwa beberapa hari selepas perang Badar, Abu Lahab pun mati. Panjang cerita dia. Jadi poin yang saya nak sebut tentang perang Badar ini, masa Abu Jahal dibunuh dalam perang Badar, peristiwa ini berlaku di hadapan mata Ikrimah, anak dia tadi. Sebab Ikrimah memanglah jadi bodyguard utama ayah dia dalam perang Badar. Dan dalam perang Badar ini, depan mata Ikrimah, orang Islam bunuh ayah dia Abu Jahal. Dan kisah pembunuhan Abu Jahal pun menarik, tapi kita nak fokus Ikrimah. Ikrimah tengok depan mata dia orang Islam bunuh ayah dia. 2 orang bunuh ayah dia. Balik dari perang Badar ini, Ikrimah dah mula membenci Islam, terutamanya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dia panggil hamiyatan, sekarang ni tha'ran. Faqad kana yu'adihi fi badi'il amri hamiyatan li abihi fa asbaha yu'adihi al-yawma tha'ran lahu. Dulu Ikrimah membenci Islam ikut-ikut ayah. Sejak peristiwa perang Badar ini, Ikrimah benci Islam dan orang Islam. Tha'ran, revenge, dendam. Sebab dia tengok orang bunuh ayah. Lama ni aku ikut-ikut ayah je, musuh tak suka pada orang Islam. Sekarang dendam, korang lah yang bunuh ayah aku depan mata aku sendiri. So Mekah 13 tahun, perang Badar tahun kedua. Berapa tahun dah Ikrimah memusuhi Islam? 15. Okey. 15. Tahun depan berlaku perang lagi, tahun ketiga. Perang apa pula? Tuan-tuan kena beli satu buku sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kena beli biar ada kat rumah. Kita mati nanti pun ada kat rumah, anak-anak tengok. Saya syorkan sangat. Tajuk buku tu dalam bahasa Arab Ar-Rahiqul Makhtum. Ada English translation The Sealed Nectar. Malay ada, Indonesia ada. Yang penting nama pengarang dia Syekh Safiyur Rahman Mubarak Furi. Kena ada buku ni di rumah. Rumah kita yang perlu ada Al-Quran, dan sebaiknya ada Quran yang ada terjemahan. Yang kedua, biarlah kat rumah kita ada satu kitab hadis. Seelok-eloknya kitab hadis Riyadhus Salihin. Quran ada, hadis ada. Riyadhus Salihin. Tak boleh nak Riyadhus Salihin tebal sangat ustaz. Hadis 40. Biar ada. Yang ketiga, buku tentang sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni Ar-Rahiqul Makhtum, The Seal Nectar. Tahun 70-an dulu dibuat pertandingan peringkat dunia mengarang sejarah hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahun 1970 something, 70-an. Dianjurkan oleh Muslim World League. Muslim World League based di Mekah, satu NGO international. Dia buat pertandingan peringkat dunia menulis sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tempoh pertandingan setahun. Pemenang dapat 150,000 rial Saudi pada tahun tu. Tinggi nilai tu masa tu. 70-an, tahun 70-an. Pemenang penyertaan pertandingan ni ada dari Mesir, dari Madinah, bahasa Arab, bahasa Inggeris, bahasa France, bahasa Urdu. Dalam, saya tak ingat, dalam 300 lebih penyertaan dari seluruh dunia. Pemenangnya ulama dari India. Nama dia Syekh Safiyur Rahman Mubarak Furi. Dan inilah buku yang saya kata ni Ar-Rahiqul Makhtum. Dia buat proper dari tahun pertama sebelum Nabi jadi Nabi, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun 13, tahun hijrah, tahun pertama. Sebab tu saya taklah ingat sangat, tapi saya suka baca buku ni. Kita tahu perang tahun kedua Nabi hijrah, perang Badar. Tahun ketiga perang Uhud. Tahun kelima perang Ahzab. Dia susun tu cantik. Haji baru jumpa tak? The Seal Nectar. Ada kat Google tu, boleh tulis The Seal
SEALED, Nectar, NECTAR. English yang PDF pun ada. PDF pedih mata nak baca. Tak kan? Buku tu bagus sangat. Balik pada ni saya nak sebut perang Badar tahun kedua. Next, tahun ketiga Nabi di Madinah, perang Uhud. Perang Uhud ni orang-orang Mekah nak balas dendam. Orang Mekah diketuai oleh Abu Sufyan. Kita tahulah bila sebut je perang Uhud, tuan-tuan terbayang secara ringkasnya perang ada grup pemanah atas bukit. Pusingan pertama Islam menang, pusingan kedua grup pemanah ni turun kejar tentera Ghanimah tu, lalu ada tentera Mekah guna strategi dia pusing kawasan bukit, dia serang daripada belakang. Yang serang grup pemanah atas bukit ni siapa? Strategi siapa? Strategi Ikrimah dan Khalid Al-Walid. Ikrimah dan Khalid Al-Walid. Dia orang gedebel ni, dua orang ni. Ketua perang Abu Sufyan. Strategi Uhud ni yang menyebabkan 70 orang gugur syahid. 70 orang sahabat Nabi gugur syahid, termasuk Hamzah bin Abdul Muttalib. Rasulullah pun luka. Dan subhanallah, figure-figure ni semua masuk Islam. Abu Sufyan masuk Islam. Kemudian lah, dia cerita kemudian. Khalid Al-Walid masuk Islam, Ikrimah pun masuk Islam. Tapi yang strategi ni, tentera berkuda ni, Ikrimah dengan Khalid Al-Walid. Gedebel dua orang. Dan memang kalau dalam perang Uhud, para isteri dibawa sama. Isteri-isteri. Memang ini strategi Abu Sufyan. Abu Sufyan kata, bawa isteri masing-masing pergi perang Uhud. Isteri duduk belakang. Dua perempuan, dua tujuan. Ini strategi musyriki Mekah. Dibawa para isteri, dua tujuan. Tujuan pertama untuk bantu makanan, merawat tentera yang luka, dan tujuan yang kedua supaya tentera tak lari. Sebab kalau lari, bini aku ada sekali sini, takkan nak tinggal bini. Itu jahiliyah ataupun musyriki Mekah punya strategi. Dan Ikrimah tadi, isteri dia pun ikut dalam perang ni. Wa akhraja ma'ahu zawjahu Hakim litakifa ma'an niswatil mauturat fi Badar. Dia bawa sekali Hakim, isteri Ikrimah bawa isteri dia nama Hakim. Maknanya Ikrimah ni dia dah lah ketua pemuda untuk tentang Islam. Isteri ni pun jadi geng-geng apa benda kita panggil, wanita musyrikin ni. Dia ketua bahagian lelaki Ikrimah ni. Isteri dia buat join sekali bersama dengan perempuan-perempuan yang ayahnya dibunuh dalam perang Badar tahun lepas. Antara perempuan yang ayah nak balas join sangat perang Uhud ni, Hindun. Siapa dia Hindun? Hindun adalah suami Abu Sufyan yang dibunuh dalam ayah Hindun binti Utbah. Utbah dibunuh dalam perang Badar tahun lepas. Jadi Hindun isteri Abu Sufyan, aku nak ikut. Aku nak cari orang yang bunuh ayah aku, Utbah. Dan orang yang bunuh ayahnya adalah Hamzah dalam perang Badar. Kan perang Badar tu sebelum perang, yang seorang lawan seorang tu, 3 orang. Hamzah, Sayyidina Ali. Sayyidina Hamzah bunuh Utbah. Utbah ni ayah pada Hindun. Hindun ni isteri Abu Sufyan. Jadi Hindun pergi sekali dengan isteri Ikrimah Hakim. Ustaz mengajar sejarah pagi ni mengantuk, Ustaz tidur. Jadi Hindun pergi sekali, duduk sekali dengan Hakim, isteri Ikrimah. Pergi. وجعلت قريش على ميمنة فرسانه خالد الوليد وعلى ميسرتهم إكرمة. Memang tentera utama di sebelah kanan berkuda Khalid Al-Walid, di sebelah kiri tentera berkuda Ikrimah. Right flank, left flank. Kalau orang skor, orang tentera dia sebut right flank, left flank. Khalid Al-Walid dengan kuda sebelah kanan, ni tentera musuh ni, tentera Quraisy. Ikrimah sebelah kiri. Inilah yang kepala, yang strategi dia yang serang tentera memanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu cerita perang Uhud. Nak cerita peranan Ikrimah ni tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. Tahun kelima saya ringkaskan je lah. Tahun kelima berlaku perang yang gali parit tu.
Yang Nabi buat strategi gali parit. Perang apa? Khandaq ke Ahzab? Yang Nabi gali parit tu. Ha? Sama je, dua nama. Khandaq dengan Ahzab nama sama. Sini panggil Haji Makna, kat rumah panggil baby. Kan? Dia orang yang sama dua nama. Baby kan? Khandaq, parit yang digali. Ahzab, gabungan tentera-tentera musuh. Ini tahun kelima. Okey. Kita tahu cerita gali parit tu. Dan tuan-tuan, dalam sejarah tentera Ahzab ni, memang itu strategi hebat. Orang Arab tak pernah tahu tentang strategi gali parit. Dia orang tak ada tentera udara nak serang. Dia darat je. Tapi bila nak serang sampai kat Madinah, ada parit. Tak pernah ada strategi di tanah Arab, strategi gali parit. Ini strategi import dari Parsi. Kan yang cadang kat Nabi gali parit tu siapa? Salman kan? Salman. Ini dalil juga tuan-tuan bahawa keterbukaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima teknologi luar untuk manfaat Islam. Inovasi. Ini Rasulullah mengajar kita bahawa mana-mana teknologi dari luar selagi mana memberi manfaat pada Islam, pada negara, terima. Antaranya ialah teknologi gali parit dalam berhadapan dengan musuh yang kepung negara. Okey, jadi gali parit. Di celah-celah cerita gali parit ini, kita tahu tentera Ahzab berkemah di seberang sana, tentera Islam bertahan di sini. Ya. Antara yang tak tahan duduk dalam kemah. Macam mana kita ni? Macam mana? Stay kat kemah ni je. Antara yang samsing dan gedeber, Ikrimah. Dia turun dalam parit ni dengan kuda dia. Dia turun nak pergi seberang, nak serang juga Madinah. Bencinya Ikrimah pada orang Islam. Dia turun. Bila dia turun, dia 2-3 orang. Sayyidina Ali turun. Sayyidina Ali 2-3 orang sahabat. Dan Sayyidina Ali berjaya patahkan percubaan Ikrimah ini, sehingga Ikrimah lari litang pukang naik balik ke sebelah sana, dengan kuda-kuda dia pun tinggal. Ada yang kena bunuh, tapi Ikrimah terlepas, lari balik. Hebat Sayyidina Ali. Ini masa perang Ahzab. Dan berlakulah perang Ahzab, dan selesai perang Ahzab. Tahun kelima. Tahun ke-6, tuan-tuan ingat tak yang peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermimpi buat umrah kat Mekah? Kan? Jadi Nabi bagi tahu para sahabat mimpi buat umrah. Rasulullah bersama dengan 1,400, ada satu riwayat 1,500. So kita kira between tu lah. Berihram. Tuan, bila ni tahun ke-6 duduk Madinah, bila Rasulullah bagi tahu aku bermimpi buat umrah ke Mekah, para sahabat, ada orang Muhajirin, ada orang Ansar, agak-agaknya lah bila Rasulullah maklumkan aku bermimpi pergi buat umrah ke Mekah, dan memang para sahabat semua tahu bila Nabi mimpi ni adalah wahyu. Antara Muhajirin dan Ansar, agak-agaknya siapa yang gembiranya lebih bila Nabi beritahu nak pergi buat umrah? Muhajirin ke Ansar? Muhajirin. Sebab apa Muhajirin? Ya, 6 tahun dah tak balik kampung, tak boleh retah negeri. Bukan boleh tengok Facebook Mekah macam mana pembangunan nak beranak. Muhajirin dah 6 tahun di Madinah. Bila Nabi sebut kita akan pergi buat umrah ke Mekah, Muhajirin lah yang paling happy, boleh balik tengok kampung. Dan panjang juga ceritanya, Nabi para sahabat bergerak sampai di Hudaibiyah. Kan ada cerita perjanjian Hudaibiyah kan.
Sebelum sampai Hudaybiyah, Rasulullah nak masuk Mekah melalui Tan'im. Rasulullah ni pun hebat. Baginda bukan ajar ibadat, sembahyang, puasa, zikir, doa saja. Baginda juga ajar tentang security, strategi. Bila nak masuk Mekah, Nabi hantar perisik untuk merisik laluan selamat ke tidak. Dapat info bahawa ada orang tengah tunggu dengan kuda dengan pedang dekat Tan'im, tak lepas. Sebab orang Mekah pun dia ada perisik dia juga, dapat maklumat Muhammad dari Madinah 1,000 orang lebih bergerak ke Mekah. So dia orang dah blok dah jalan. Siapa yang blok ni? Ikrimah. Ikrimah dengan Khalid Al-Walid blok. Rasulullah tukar laluan. Tak nak, entah kita nak pergi perang, kalau kita nak bergaduh, tukar laluan ke sebelah barat jalan, lalu sampai ke Hudaybiyah. Dapat maklumat grup ni sekat lagi dengan tentera berkuda. Ikrimah gedebeh. Ya, jadi cerita Hudaybiyah ni Ikrimah ni Khalid Walid lah yang blok. Dan panjang cerita Hudaybiyah ni, berlaku perbincangan, discussion semua, akhirnya berakhir dengan perjanjian. Nabi setuju perjanjian, tak jadi lagi buat umrah, gencatan senjata 10 tahun, ada syarat-syarat term and condition perjanjian Hudaybiyah. Rasulullah suruh para sahabat tahallul, balik ke Madinah balik. Tahun ke-6. Berapa tahun dah Ikrimah ni? Dulu 13 tahun, tambah 6 pemusuhan dia. Tapi ada perjanjian Hudaybiyah. Maknanya antara Mekah dengan Madinah. Seronok tuan-tuan kalau baca kisah perjanjian Hudaybiyah ni. Banyak sangat hikmah untuk politik antara bangsa Madinah. Hikmah paling utama sekali, negara Madinah telah diiktiraf kewujudannya, dan ketuanya adalah Nabi Muhammad. Bila Mekah bersetuju buat perjanjian, kan, maknanya you dah iktiraf Muhammad adalah ketua negara. Dan 10 tahun perjanjian gencatan senjata dalam Hudaybiyah ni, tak akan perang. Memang Nabi Muhammad tak nak perang. Badar, Uhud, Ahzab, semua Mekah punya pasal. So bila dia orang cadang gencatan senjata 10 tahun, Nabi Muhammad setuju sangatlah boleh dakwah 10 tahun. Okey, tak apalah perang Badar. So perjanjian Hudaybiyah. So Nabi balik, kalau ikut perjanjian Hudaybiyah, tahun ni tak boleh buat umrah, tahun depan baru boleh pergi buat umrah, tahun ke-7. Okey, dia masuk tahun ke-7, Rasulullah pun pergi buat umratul qada dipanggil. Permit dapat 3 hari je. Permit untuk stay di Mekah hanya 3 hari. Rasulullah kata okey, tahun ke-7 pergi buat umrah, masuk Mekah, selesai panggil umratul qada. Yang umrah masuk Hudaybiyah tak boleh. Tahun ke-7 ni buat umrah. Tahun ke-8 Mekah dah langgar perjanjian Hudaybiyah. Baru 2 tahun buat perjanjian, langgar dah. Ni perangai musyrikin Mekah. Nak muafakat macam mana? Baru 2 tahun buat perjanjian, dia sendiri yang langgar. Ni perangai. Ada manusia macam ni, buat perjanjian langgar. Ini perangai musyrikin Mekah. Baru tahun kedua dia langgar perjanjian, menyebabkan pada tahun ke-8 kali ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk dengan tentera begitu hebat, masuk ke Mekah. Sebab kamu langgar perjanjian. Kalau sebelum ni masuk tahun ke-7 tu untuk pergi buat umrah, dan selama tempoh ni Rasulullah telah membina kekuatan tentera yang hebat. Tahun ke-8 ini Rasulullah dengan para sahabat bala tentera dari Madinah yang begitu besar, sekarang ni masuk ke Mekah. Isyak dah. Bukan kuliah maghrib ya, kuliah subuh. Habis masa? Sikit ke? Okay. Ikrimah nak masuk Islam ni ke bulan depan lah. To be continued. Sikit ke? Sekarang ni Rasulullah masuk dengan tentera ke Mekah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengeluarkan satu senarai blacklist. Kita masuk Mekah, Rasulullah masuk Mekah dengan penuh tawaduk.
masuk dengan naik duduk jalan atas kenderaan Rasulullah dekat dalam tunduk. Dan Rasulullah declare kepada orang-orang Mekah. Ini tahun ke-8 Hijrah tuan-tuan. Setelah 13 tahun dakwah di Mekah, 8 tahun di Madinah, Rasulullah kata, hari ini aku akan berkata seperti mana Yusuf berkata kepada abang-abangnya, la tathriba alaikumul yaum, hari ni tak akan balas dendam. Kan Nabi Yusuf kan bila abang-abang dia datang, dia dah jadi raja, kan Nabi Yusuf maafkan abang-abang yang buat jahat kat dia. Dia Rasulullah kata, hari ni aku akan berkata sebagaimana Yusuf berkata pada abang-abangnya, hari ni kamu tak akan dibalas dendam. Idhabu wa antumut tulaqa, kamu nak masuk Islam jom, kamu nak pergi pun boleh. Dan kalau siapa-siapa yang duduk di rumah Abu Sufyan, dia pun selamat. Ini strategi politik Rasulullah lah, nak appreciate Abu Sufyan. Tak apa, kecuali Rasulullah keluarkan senarai nama, saya tak ingat 4, 5, tak sampai 10 orang. Rasulullah declare senarai nama, kecuali nama-nama ini mesti dibunuh walaupun bersembunyi di celah kelambu Kaabah. Tengok Rasulullah lembut, Rasulullah pemaaf, tapi Rasulullah juga seorang yang tegas. Ni nama-nama ni mesti dibunuh walaupun bersembunyi di celah kelambu Kaabah. Salah seorangnya ialah Ikrimah, blacklisted. Rasulullah memaafkan, Rasulullah tak nak balas dendam, tetapi ada nama-nama yang Rasulullah kata mesti dibunuh walaupun bersembunyi di celah kelambu Kaabah. Ikrimah dengar macam ni, lari dia. Dia cepat-cepat lari keluar dari Mekah, dia lari. Dia takut, dia tahu Muhammad ni kalau dia cakap dia buat sungguh. Ikrimah lari keluar dari Mekah. Isterinya Ummu Hakim, isterinya tak ikut. Isteri Ikrimah bersama dengan isteri Abu Sufyan, Hindun, yang dulu tikam Hamzah dalam perang Uhud, datang menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindun, dia tengok Rasulullah ni memaafkan, dia tengok tentera yang hebat, dia tengok Rasulullah tidak berdendam. Hindun pergi menghadap Rasulullah, isytihar memeluk Islam. Dan Abu Sufyan pun dah masuk Islam. Abu Sufyan suami Hindun masuk Islam, Hindun masuk Islam. Ummu Hakim dia ikut Hindun. Dia sama-sama geng pucuk-pucuk zaman jahiliah kan. Jadi bila seorang insaf, yang ni pun ikut juga, bagus juga. Ummu Hakim, isteri Ikrimah, Ummu Hakim menantu Abu Jahal, ikut Hindun, jumpa Rasulullah, juga memeluk Islam. Wahai Muhammad, aku nak memeluk Islam. Mengucap 2 kalimah syahadah, dan Rasulullah memaafkan. Rasulullah terima. Rasulullah tak pernah kata, Islam kuat, kau datang sekarang ni kau betul ke nak masuk Islam. Tak, Rasulullah tak persoalkan. Lama ni kau lawan Islam sekarang nak sokong Islam pula. Iya ke? Boleh percaya ke kau orang ni? Tak, Rasulullah tak cakap gitu. Hindu mari nak terima Islam, Ummu Hakim mari nak terima Islam, isteri Ikrimah, Rasulullah terima. Dan Ummu Hakim berkata, selepas dia isytihar masuk Islam, Ummu Hakim kata, Rasulullah, saya masuk Islam dah ni, saya ni isteri pada Ikrimah. Saya dengar khabar suami saya, Abang Mah, masuk dalam senarai Rasulullah suruh bunuh. Rasulullah boleh tak? Saya nak buat permintaan, saya nak pujuk Ikrimah bersama-sama masuk Islam. Rasulullah, maafkan Ikrimah, boleh? Ista'mantuhu, saya meminta aman untuknya. Rasulullah kata, huwa amin, ya, aku boleh maafkan Ikrimah sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi kita. Rasulullah kata, aku boleh maafkan Ikrimah. Allahu Akbar. Ini kita kata, macam mana ni? Dulu lawan, dulu kau kata dia lawan Islam, sekarang kau peluk salam dengan dia, dah dia nak masuk Islam. Ini keterbukaan Rasulullah yang dah blacklist tu.
Dan bila Ummu Hakim dengar je macam ni, terus dia Ikrimah lari. Ikrimah lari dah dari Mekah. Lari ke mana? Lari ke kawasan Jeddah. Sebab Ikrimah nak naik kapal, nak tumpang kapal, nak lari ke Yaman, tapi melalui jalan laut. Ikrimah lari dah ke Jeddah. Isteri dia duduk masuk Islam ni. Masa Ikrimah sampai di Jeddah, tengah deal dengan tuan kapal, nak naik kapal, nak lari ke Yaman. Tuan kapal kata, boleh nak naik kapal aku, kamu kena mengucap dulu 2 kalimah syahadah. Ikrimah tepuk dahi. Dari kalimah inilah yang aku nak lari. Rupanya sokong Islam juga tokai kapal. Kamu nak naik kapal aku, balik. Tengah duk bincang-bincang, Ummu Hakim bila dapat jaminan keampunan dari Rasulullah, Ummu Hakim dengan khadam Ikrimah. Ikrimah dia ada, biasalah orang kaya, dia ada khadam, bodyguard lelaki dia. Ummu Hakim kata, mari kita pergi cari Ikrimah. Jadi Ummu Hakim, isteri Ikrimah, dengan khadam lelaki ni pergi nak kejar Ikrimah di Jeddah. Ikrimah tak settle, tak boleh naik kapal lagi. Masa dalam perjalanan ni, bodyguard ganggu madam. Dia nak ngorak, dia nak perkosa isteri Ikrimah. Ikrimah kata, nanti dulu, jangan lagi, kita pergi selesai ni dulu. Lalu bila pergi, sampai jumpa Ikrimah, isteri dia tengok Ikrimah belum naik kapal, belum belayar lagi. Abang Mah. Ya, aku dah jumpa Muhammad kat Mekah. Aku dah minta supaya dia maafkan kamu. Ya ke? Ya bang, saya dah cakap sendiri dengan Muhammad. Betul Muhammad kata dia maafkan aku, boleh balik ke Mekah. Ya, Muhammad cakap kat saya sendiri bang, dia dah maafkan abang, dia telah memberi aman pada abang. Apa jawab Ikrimah? Ikrimah kata, Muhammad tu kalau dia bercakap benar, dia tak akan bohong. Kalau dia kata dia maafkan aku selamat. Mu lawan Muhammad, mu tahu dah Muhammad tu baik, mu lawan juga selama ni. Betapa ramai orang yang menentang ulama, menentang Islam, dia tahu Islam tu baik. Kan? Dia duduk bersoal, kenapalah tutup kedai judi, tak bagi sambung lesen. Dia tahu dah judi tu tak elok. Dia tahu. Lepas tu dia pula kata, kenapa yang kat sini tak tutup, kat sana je tutup. Dah kat sana ada power penuh, bolehlah tutup. Ikrimah dia tahu Muhammad ni betul, Muhammad ni benar, tapi dia lawan juga, dia berangai. Sehingga bila isteri dia kata, abang selamat dah, Muhammad dah maafkan. Oh, kalau dia kata Muhammad, kalau Muhammad yang cakap dia maafkan aku, dia cakap betul, boleh percaya sangat. Lalu Ikrimah pun ikut isteri dia nak balik ke Mekah. Isteri dia beritahu, Abang Mah, tu bodyguard Abang Mah kacau kita, ganggu kita on the way tadi bang. Ikrimah bunuh bodyguard dia. Dan dia tak Islam lagi pun, dia memang gedebek, dia bunuh. Dia bunuh bodyguard dia tu sebab ganggu isteri dia. Dia sayang pada isterinya, isterinya sayang pun pada dia. Jalan nak balik Mekah malam. So cari hotel, check in sekejap. Tak ada lah hotel zaman tu, tapi maknanya malam untuk menginap, rehat. Homestay ke apa, check in. Disebut dalam kitab bahawa bila malam, bila mereka nak bermalam, Ikrimah pergi dekat isteri dia, pergi gesek-gesek. Ya, suami isteri. Maksudnya, itu bahasanya, tapi maksudnya Ikrimah nak bersetubuh dengan isterinya. Bila dia mendekati isterinya, Ummu Hakim kata, bang, tak boleh bang. Ana muslimah, wa anta kafirah, wa anta musyrik. Bang, tak boleh bang, saya dah Islam, abang belum Islam. Tak boleh, kita tak boleh bersama ni. Ikrimah kata, hadza amrun azim. Ini satu perkara yang besar. Islam, siapa kamu tak boleh nak bersama dengan aku? Sebab Ikrimah tahu isteri dia sayang kat dia, dan dia pun sayang isteri dia. Kerana isteri dia sayang dia lah isteri dia datang cari ni, dan isterinya jujur dengannya. Dia tahu isteri dia sayang, tapi bila minta nak bersetubuh, isteri dia tolak. Saya Islam dah bang, abang tak Islam.
menyebabkan Ikrimah lagi tertarik dengan Islam. Mereka berdua-dua suami isteri itu pun tak boleh. Boleh sebab Islam. Hadza amrun azim. Ni benda besar ni. Ikrimah kata. Tak apa. Dan oleh kerana Ikrimah ni sayang dan respect pada isterinya, okey. Dia tak paksa lah. Keesokan harinya, sambung perjalanan balik ke Mekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan maklumat dari Jibril, Ikrimah nak sampai dah. Rasulullah pesan kepada sahabat-sahabat di sekeliling, atakum Ikrimah. Rasulullah kata, kejap lagi Ikrimah akan sampai. Ingat, jangan kutuk orang yang dah meninggal kerana ia tak sampai kepada orang yang meninggal, tetapi menyakiti orang yang hidup. Rasulullah pesan kepada para sahabat, ni akhlak. Maksud Rasulullah jangan kutuk orang meninggal siapa? Jangan duk sebutlah cerita Abu Jahal dulu. Ini akhlak Rasulullah pesan pada para sahabat. Atakum Ikrimah, jap lagi Ikrimah sampai. Ingat, jangan duk kutuklah orang yang dah mati dah, sebab tak sampai pun pada orang mati. Tapi menyakiti orang hidup, jangan ungkit lah. Maksudnya bila Ikrimah sampai, jangan ungkit lah. Dulu Abu Jahal khianat pada Islam, khianat pada Rasul, jangan ungkit. Bila orang tu nak bersama Islam, jangan ungkit yang lama-lama. Kau dulu kan yang cabut bendera aku kan. Jangan kita sebut. Kau dulu kan. Oh ingat Haji, you lah dulu yang menyebabkan surau kena kunci. Jangan. Dia nak mari masjid, terima. Ini akhlak. Rasulullah ajar pada para sahabat, jangan ungkit cerita lama. Bila kawan tu dah nak bertaubat, nak terima Islam, jangan ungkit. Atakum Ikrimah fala tasubbul amwat. Jangan kutuk yang orang dah mati. Jangan ada ungkit. Dan memang bila Ikrimah sampai, tuan-tuan, lama dah habis masa ni telajak kita. Boleh sambung lagi? Dia bila cerita sejarah, masalah sejarah Nabi ni tak habis. Sampai ke Zuhur, boleh? Last lah ni. Bila Ikrimah sampai, tuan-tuan, Rasulullah bangun sehingga jatuh kain ridak baginda. Marhaban birakibil muhajir. Dia panggil a warm welcoming. Dengan senyuman, selamat datang wahai Ikrimah. Ikrimah speechless. Muhammad yang selama ini aku kutuk, Muhammad yang selama ini aku perangi, Muhammad yang selama ini aku ganggu, aku khianati, aku buat apa pun, tiba-tiba Muhammad inilah dengan senyuman yang tulus, welcome, selamat datang Ikrimah, dengan senyuman. Sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Tak ada lah Rasulullah kata, sekarang bila kau kalah, kau datang cari aku. Oh macam ni sekarang, kau ni boleh percaya ke tak? Sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah Ta'ala ajar dalam Quran, bila mereka nak damai, terima. Kalau mereka nak khianat, tawakal ala Allah. Allah akan tolong. Boleh ke kita nak kata, kita boleh kata, apalah Rasulullah dulu berlawan dengan Ikrimah, lepas tu keluar blacklist nama, lepas tu peluk pula, lepas tu, apa ni Rasulullah berubah-ubah? Boleh ke kita kata gitu? Sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kena kaji sejarah, tuan-tuan. Rasulullah terima Ikrimah, peluk Ikrimah, speechless, terdiam sekejap. Selamat datang Ikrimah, selamat datang. Lalu Ikrimah pun cepat, ilama tad'u. Muhammad, kamu nak ajak manusia kepada apa sebenarnya? Aku nak ajak manusia kepada menyembah Allah yang mencipta kita, salat, puasa, bayar zakat pada akhirat. Muhammad cerita ringkas tentang Islam. Ikrimah kata, okeylah. Ada borang? Tak cerita borang lah. Ikrimah kata, macam mana saya nak masuk agama kamu? Macam mana saya nak masuk agama kamu?
Ucap dua kalimah syahadah. Kamu bersaksi bahawa aku pada Allah, bahawa Allah adalah Tuhan yang paling layak disembah, Tuhan kita. Aku adalah Rasulullah. Kamu pun buat ni masuk Islam. Pada saat itu, tengok dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun ke-8 Hijrah, 8 campur 13, berapa tahun? 21 years. 21 tahun memerangi, mengkhianati, memakai hamu, merancang untuk mengkhianati Islam dan Rasulullah SAW. Dengan akhlak, dengan kemaafan, dan dengan kuasa politik. Dia mari sekali. Kuasa tentera, akhlak. Dia tengok Rasulullah datang dengan kuasa dan akhlak. Bukan dengan kuasa dan arrogant. Kuasa, akhlak yang memaafkan. Akhirnya 21 tahun Ikrimah menentang Islam. Ikrimah mengucap 2 kalimah syahadah. Bila Ikrimah mengucap, isteri dia pun happy. Rasulullah kata, wahai Ikrimah, hari ni kamu mintalah. Minta apa saja kamu nak minta. Hari ni aku akan berikan khusus untuk kamu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mintalah wahai Ikrimah. Kau nak apa hari ni? Ikrimah kata, Rasulullah, bagi saya maintenance jalan-jalan Mekah ni untuk 5 tahun, boleh? Tak minta tender. Tak mau bagi saya buat untuk construction rumah yang 500 unit tu bagi kat I? No. Ikrimah kata, saya nak minta satu. Saya nak minta Rasulullah doa minta dengan Allah keampunan untuk saya yang selama ini saya memusuhi Islam, mengkhianati Islam di hadapanmu, di belakangmu. Tu je saya nak minta. Rasulullah mengangkat tangan ke langit, ya Allah, ampuni Ikrimah. Ampuni permusuhannya di hadapanku, di belakangku. Ampuni segala kejebuat Ikrimah merancang bertindak untuk ganggu Islam. Ampuni Ikrimah. Ikrimah, amin, amin. Minta satu je keampunan permusuhan terhadap Islam selama ini. Selepas habis doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ikrimah kata, demi Allah, mulai hari ini aku akan menggunakan harta milikku 2 kali ganda yang aku guna selama ini untuk tentang Islam. Aku akan guna 2 kali ganda untuk pertahankan Islam. Segala harta milik aku akan keluarkan untuk bantu Islam. Selama ni harta aku guna untuk tentang Islam. Mulai hari ini aku akan keluarkan harta aku 2 kali ganda untuk Islam. Dan aku akan gunakan tenagaku 2 kali ganda untuk aku pertahankan Islam. Selama ni aku guna tenaga, strategi, kebijaksanaan aku untuk khianat Islam, aku akan push 2 kali ganda untuk pertahankan Islam. Aslama wa hasuna islamu. Ikrimah memeluk Islam dan dia proof kesungguhannya melazimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duduk dalam majlis ilmu, belajar Al-Quran, belajar dengar hadis-hadis ungkapan-ungkapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melazimi Rasulullah, dan setiap peperangan selepas tu dia memang ikuti sekali. Last tuan-tuan, saya ingat masa saya zaman kecil-kecil dulu, sekarang ni pun kecil juga, tak besar manalah, ada cikgu-cikgu sekolah cerita perang zaman Nabi, yang selepas habis perang tu ada sahabat Nabi yang cedera parah, dahaga, minta air. Ingat kan dia kan? Air. Lalu bila sampai hantar air, yang ni dengar orang sebelah pun nak air, pas bagi ke yang sebelah. Yang kedua nak air juga, nazar, dengar ada orang ketiga nak air, suruh pas. Bila sampai kat orang ketiga, meninggal, tak boleh minum. Pergi kedua, meninggal, tak boleh minum. Pergi pertama, meninggal, tak boleh minum. Yang kedua ini adalah Ikrimah. Meninggal dalam peperangan, mempertahankan Islam di medan jihad. Dan akhlaknya totally berubah, mengutamakan sahabat yang lain. Radhiyallahu an Ikrimah. Allahu Akbar. Dia masuk Islam tahun ke-8 Hijrah. Setelah 21 tahun memusuhi Islam, dia hidup dalam Islam pun tak lama,
sehingga dia pergi perang. Saya tak ingat perang tu zaman Sayyidina Umar kalau tak silap saya, tetapi walaupun usianya sekejap, perang zaman Sayyidina Umar, saya lupa dah, tapi dia tak lama, tapi dia betul-betul proof 4-5 tahun akhir usianya ini dia totally berubah, totally taubat. Segala yang lara-lara dia dulu dia qada habis, harta dan tenaga dia betul-betul fully guna untuk Islam. Dia hadiri majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia mendapat sehingga hari kiamat title radhiyallahu anhu. Orang doa untuk dia sebab dia dapat title sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekadar itulah sedikit tazkirah pada pagi ini. Moga-moga ada manfaat. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.